Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang hari ini kita nak ulas sekali lagi tentang suasana politik Malaysia yang hari makin celaru, makin hari makin membingungkan, makin hari makin tak tahulah. Saya pun tak tahu nak cakap apa lagi sebagai pemerhati politik dan juga pengkritik politik Malaysia. Saya fikir politik Malaysia ini adalah antara politik yang paling kreatif di dunia. Adakah Anda setuju dengan saya? Saya tak nak guna perkataan-perkataan yang negatif untuk politik Malaysia kerana ada beberapa orang tak puas hati apabila kita katakan politik Malaysia ini seakan-akan durjana dan seakan-akan tiada kesudahannya dan sebagainya. Mereka kata janganlah cakap macam tu, tak sesuai. Okey. Mula hari ini saya akan kata politik Malaysia ini paling kreatif di muka bumi. Macam mana saya tak dikata kreatif kalau beberapa waktu yang lampau, beberapa waktu yang lepas saling berludah-ludahan. Pui. Satu orang kata yang ini pengkhianat, seorang kata lagi yang ini adalah pengkhianat, yang seorang kata lagi ini adalah macam-macam lah. Pengkhianat lah, menyebabkan kejatuhan lah dan sebagainya. Tiba-tiba satu hari lepas itu mereka datang berpelukan dan bercium pula. Itulah saya kata politik Malaysia ini paling kreatif dan paling kreatif. Bagaimana dengan pendapat Anda? Adakah Anda sependapat dengan saya? Ini semua gara-gara timbulnya isu sekali lagi Muhyiddin bersedia untuk bekerja sama dengan Mahathir sekali lagi, walaupun kita tahu sebelum ini Mahathir pernah melabelkan, mengecup Muhyiddin sebagai seorang pengkhianat, pengkhianat paling besar. Tapi akhirnya Mahathir mencari Muhyiddin dan saya sangka Muhyiddin menolak Mahathir. Rupa-rupanya Muhyiddin kata dia bersedia untuk menerima Mahathir. Yang menjadi persoalan saya ialah dari sudut mana Muhyiddin mendapat kekuatan untuk menyertai bersama dengan Mahathir sekali lagi. Dan dari sudut mana dia nampak kekuatan Mahathir untuk dapat membantu dia dalam pilihan raya. Kerana dalam pandangan saya Mahathir Mohamad, Tun Mahathir memang negarawan ulung Malaysia. Kita tak boleh nafikan dia sebagai negarawan ulung Malaysia. Tetapi saudara-saudara, dari segi politik, dari segi pemerintahan dan pentadbiran untuk waktu ini, pemain politik beliau sudah tidak relevan lagi. Sebagai seorang negarawan, iya dia sangat relevan. Kalau dia memberikan sesuatu nasihat itu sangat relevan. Tapi sebagai pemain politik di Malaysia, sebagai seorang yang aktif dalam politik Malaysia, Tun Mahathir memang tidak layak lagi. Namun demikian, kita memang terkejut apabila Mahathir dan Muhyiddin kembali bercium. Ini satu tajuk daripada myKMU.net yang menarik perhatian saya apabila mereka menulis Muhyiddin dan Mahathir kembali dengan tanda petik bercium. Beberapa persembahan atas pentas politik menjadi tumpuan perkembangan semasa negara pada hari ini. Media melaporkan Mahathir mengakui beliau kini bersedia untuk bekerja sama dengan pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin sekiranya kedua-dua pihak dapat mencapai matlamat yang sama. Kenyataan terbaru itu sekaligus membayangkan kedua bekas Perdana Menteri berkemungkinan boleh kembali duduk semeja selepas bermusuhan selama lebih 3 tahun. Pada pendapat saya dan pandangan saya, ini tidak akan membawa apa-apa kesan terhadap pemerintahan Anwar Ibrahim. Dan kalau nak cakap tentang pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi untuk 6 buah negeri, kita tahu mungkin Kelantan, Terengganu tidak akan dapat dirampas oleh sesiapapun termasuk Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Tetapi mungkin kalau Kedah, Pulau Pinang dan Perlis mungkin ada harapan untuk dirampas. Tapi ada orang cakap, ada orang tanya, betulkah kalau Mahathir bersama dengan Muhyiddin mereka akan jadi lebih kuat? Pada pendapat saya, itu adalah pendapat yang mungkin tidak sesuai dan tidak tepat.
Karena kalau kita tahu mengikut kronologi dalam perkembangan politik terkini Malaysia, kita dapat melihat Mahathir Mohamad seorang yang mahu menguasai. Beliau jarang dan tidak berapa gemar untuk menjadi pengikut semata-mata. Beliau lebih terbiasa untuk memimpin dan menjadi kepala. Jadi dengan ini kerjasama antara Mahathir dan Muhyiddin dalam Perikatan Nasional sedikit sebanyak mungkin akan terensyat kerana sediakah Muhyiddin untuk menjadi business partner dengan Mahathir Mohamad, ataupun beliau masih lagi kekal sebagai mempunyai status quo, yaitu sebagai pembimbing ketua di dalam pengerusi di dalam Perikatan Nasional. Kerana harus diingat, apabila Mahathir terjun dalam mana-mana gabungan politik, mana-mana persatuan, beliau pasti akan menjadi seorang yang sangat digeruni di tempat itu. Itu tak boleh kita nafikan. Dr. Mahathir telah berkata, usaha untuk memperjuangkan nasib orang Melayu perlu dijadikan antara matlamat utama, selain menolak individu yang terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah. Yang saya nak tanya Tun Mahathir Mohamad ialah, dia tak sedarkah bahawa yang sedang dia bekerja sama, yaitu Muhyiddin Yassin, juga sekarang ini sudah terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah. Kalau Mahathir mau menyindir kepimpinan Barisan Nasional, khususnya Zahid Hamidi, itu sudah salah. Kerana apabila Mahathir menyindir Zahid Hamidi sebagai orang yang terpalit dengan isu rasuah dan salah laku jenayah, sebenarnya beliau sedang menuding juga kepada Muhyiddin Yassin yang kini orang yang telah pun terpalit bersama dalam kluster mahkamah. Jadi dengan itu saya mengandaikan matlamat utama Tun Mahathir Mohamad untuk memperjuangkan nasib orang Melayu mungkin benar, tetapi sebahagiannya lagi ialah telah diketahui oleh semua penganalisis politik dan pemerhati politik, juga pengkritik politik, terutamanya semua hater Tun Mahathir. Mereka tahu tujuan Tun Mahathir Mohamad untuk mahu menang sekali lagi ialah mengembalikan semula maruah dan juga mengembalikan semula legasi beliau yang telah hancur lebur disebabkan oleh kepimpinan yang hebat daripada Anwar Ibrahim. Dengan pendedahan-pendedahan yang luar biasa daripada Anwar Ibrahim, kita ketahui sekarang bahawa Tun Mahathir Mohamad terlalu banyak kelemahan yang beliau lakukan. Selain daripada itu, apabila beliau berkata tentang mahu memperjuangkan nasib orang Melayu, yang mana beliau katakan semakin teruk dan terpinggir, persoalan kita ialah ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan, apa yang beliau telah lakukan sehingga dia kata sendiri orang Melayu terpinggir? Adakah itu pengakuan beliau sendiri bahawa beliau tersilap di dalam pemerintahnya sehingga orang Melayu terpinggir oleh beliau sendiri? Saudara-saudara sekalian, itulah tajuk yang paling menggerunkan kita semua petang ini, yaitu Mahathir dan Muhyiddin kembali bercium. Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.